Makan aiskrim memang sedap terutama ketika cuaca panas. Pernahkah anda terfikir dari mana asal-usul aiskrim? Ramai sejarawan bersetuju bahawa penciptaan aiskrim bermula pada 3,000 tahun yang lalu di China. Rakyat China pada masa itu mengambil salji dicampur dengan nasi dan susu untuk membuat sejenis manisan. Manisan itu juga merupakan makanan diraja pada zaman itu. Sewaktu China diperintah orang Mongol, terdapat banyak kedai yang menjual aiskrim di seluruh bandar. Marco Polo, seorang penjelajah dari Itali, datang ke China semasa zaman pemerintahan Kublai. Dia telah ternampak ramai orang membuat aiskrim lalu membawa balik resipi aiskrim itu ke Itali. Resipi itu berevolusi menjadi aiskrim sepenuhnya pada abad ke-16 dan tersebar ke seluruh Eropah. Aiskrim pertama sampai di Amerika atau dipanggil New World ketika itu pada tahun 1744. Periklan mengambil masa selama 30 tahun untuk mengkomersialkan aiskrim. Pada tahun 1777, barulah aiskrim boleh didapati setiap hari di kedai. Industri aiskrim terus berkembang secara drastik dengan bantuan teknologi seperti peti sujuk, kuasa elektrik, mesin dan sebagainya. Kedatangan aiskrim di Malaysia pertama kali diperkenalkan secara besar-besaran oleh syarikat Cold Storage Limited yang bertapak di Singapura. Pembuatan aiskrim secara komersial di Melaya bermula pada tahun 1923 apabila Cold Storage mengasaskan Jabatan Susu dan Aiskrim yang pertama di Singapura sebelum datang ke Kuala Lumpur beberapa tahun kemudian. Bila kita bercakap tentang aiskrim, yang terlintas di fikiran rakyat Malaysia sudah semestinya jenama yang diminati ramai. Aiskrim Magnum. Made with Belgian chocolate, dipped in rich caramel. Crack into indulgence from Magnum Ice Cream. Magnum for pleasure seekers. Magnum adalah aiskrim yang dimiliki oleh perusahaan Unilever Inggeris Belanda. Dibuat oleh Frisco di Aarhus, Denmark, The Magnum 1987 telah diganti nama menjadi Magnum Classic. Pada tahun 1992, perusahaan menambah Magnum Mint, Double Chocolate dan lain-lain. Tahun 2002, Magnum menjadi yogurt beku dengan buah raspberry swirl bersama dengan coklat susu. Akhir 2002, Magnum Intense dikeluarkan. Tahun 2005, Magnum Aroma, Magnum Touch, Sound, Magnum Rasa dan Magnum Lot dikeluarkan. Di Australia, produk yang dijual di bawah nama Straits Ice Cream, populariti aiskrim dari Orange Chocolate Work. Straits menjualnya sebagai Chocolate Orange. Bagi tahun 2008, Magnum mengeluarkan varian baru berstikan maya dicampur dengan kulit kayu manis, buah pala dan madu. Tahun 2009, Magnum Mini Moments diperkenalkan. Terdapat pelbagai jenis rasa aiskrim Magnum dari tahun 1989 sehingga 2004. Di antaranya Original Magnum, Rebranded Magnum Classic, Almond, Chocolate White dan seterusnya pada tahun 2004 Intense dalam bentuk stick. Seterusnya, di antara jenis perasa aiskrim Magnum bagi tahun 2005 sehingga tahun 2012, Five Senses, Aroma, Touch, Vision, Sound dan Taste. Pada tahun 2012, Mint dan Mochaccino juga dikeluarkan. Pernah atau tak anda makan aiskrim Magnum dan anda dapat rasakan kenikmatan coklat Belgium yang sangat eksklusif dan kenikmatan isi dalam aiskrim yang kaya dengan rasa mewah? Kalau pernah, ini bermaksud Magnum dah berjaya membuktikan bahawa slogan mereka antaranya iaitu For Pleasure Seekers menepati dengan rasa aiskrim yang dicari-cari oleh pelanggan. Bercakap tentang slogan Magnum pasti berkait dengan pengiklanannya. Jadi sejak 1989, Magnum telah menghasilkan pelbagai jenis iklan yang memfokuskan kepada konsep kesenangan, kemewahan dan keseronokan apabila pelanggan menikmati bar aiskrim mereka. Selain itu, kalau kita tengok, Magnum memilih wanita dalam watak iklan Magnum ini sebagai sasaran mereka. Seiring dengan konsep yang mereka cuba bawa, wanita yang ditunjukkan adalah daripada lingkungan yang berusia 20-an ke 30-an, yang mana mereka adalah seorang yang berkejaya, muda dan kelihatan elegan. Dan inilah personaliti yang cuba Magnum ketengahkan di setiap pengiklanan mereka. Jadi antara bentuk kempen pengiklanan yang mereka buat adalah mereka telah menampilkan ramai selebriti dan personaliti ikonik dalam kempen mereka, sama ada dalam bentuk poster ataupun video.
mengupas tentang pengiklanan video Magnum. Kalau dilihat pada tahun 1992 hingga 1995, pengiklanan berbentuk video daripada Magnum sangatlah simple dengan pendekatan memaparkan beberapa wanita dengan suara latar yang berkongsi tentang pengalaman mereka merasakan Magnum. Antara dialog mereka adalah "Which I like best when the chocolate cracks for the first time." Jadi mereka describe lah perasaan mereka bila makan aiskrim ni. Dan seperti contoh yang lain saya boleh bagi, dialognya seperti ini. "When I got my Magnum, I suddenly get very possessive." Jadi pada visualnya ditonjolkanlah riak wajah yang seronok, gembira dan kegairahan menikmati aiskrim tersebut. Dan di sini kita boleh nampak dia menggambarkan juga perasaan dia. Macam tu. Next, pada tahun 1995 ada sedikitlah penambahbaikan dalam iklan video mereka di mana adanya sedikit storyline bagi setiap watak yang dipaparkan dalam video. Contohnya, mereka menceritakan situasi di mana setiap rumah biasanya akan ada Magnum aiskrim dalam peti. Jadi pada satu hari dia termimpi yang Magnum dia hilang kena curi. Jadi secara ringkaslah storyline ni diceritakan dan buatkan orang relate dengan story yang mereka sampaikan. Seterusnya, pada periklanan poster Magnum ini pula, tak banyak yang dapat kami temui, tapi record adalah poster pengiklanan Magnum yang secara ringkasnya saya boleh simpulkan, yang mana mereka hanya memfokuskan wanita seperti awal tadi yang saya kongsikan, yang menikmati kemewahan aiskrim Magnum ini dengan kegairahan yang memukau. Basically, kebanyakan poster yang kita dapat lihat begitulah direct message yang dibawa oleh Magnum dalam periklanan mereka. Dapat kita lihat perbezaan aiskrim Magnum pada tahun 90-an dan 2000. Dan pada tahun 90-an, aiskrim Magnum lebih memfokuskan pada bentuk cone, dan pada tahun 2000, aiskrim Magnum memperkenalkan aiskrim sandwich ataupun aiskrim sticknya. Oleh itu, demi mengekalkan cenamanya ataupun kemewahan aiskrim Magnum itu sendiri, Magnum mula memperkenalkan iklan yang lebih eksklusif yang menggambarkan kemewahan aiskrim Magnum itu. Dan untuk menggambarkan kemewahan itu sendiri, Magnum juga memperkenalkan iklan seperti aiskrim Magnum Deadly Sins, 7 Deadly Sins, yang mana menggunakan nama dosa-dosa seperti dengki, sombong, tamak dan lain-lain. Dan kemudian pada tahun 2017, Magnum menambah dalam portfolionya aiskrim Tub Magnum, yang di mana pemukusan khas dicipta untuk penggemar-penggemar aiskrim Magnum. Aiskrim Magnum yang mana penggemar aiskrim Magnum perlu memicit bekas tub tersebut sebelum membuka aiskrim bekas tersebut dan mendengar bunyi crack salutan coklat aiskrim Magnum itu, yang mana merupakan antara kegemaran ataupun yang kegemaran penggemar aiskrim Magnum sendiri. Dan demi meneruskan kemewahan atau eksklusifnya aiskrim Magnum ini, aiskrim Magnum juga mula memperkenalkan Magnum Playground, di mana penggemar-penggemarnya boleh mencipta sendiri aiskrim Magnumnya dengan membuat salutan sendiri, pilihan sendiri yang seperti kita lihat dalam gambar. Dan juga kita dapat melihat Magnum sangat mementingkan paparan dalam iklannya. Oleh itu kita dapat lihat bagaimana Magnum menggunakan warga elit sebagai penggemar aiskrim. Magnum menggunakan warga elit seperti dengan menjadikan artis-artis global seperti Miley Cyrus sebagai dutanya dalam melancarkan aiskrimnya dengan menggunakan moto "Pleasure has more than one layer" dan melancarkan aiskrim Magnum yang mempunyai selain salutan coklat juga salutan caramel. Dan dapat juga kita lihat Magnum menggunakan tempat-tempat hiburan, hotel ataupun rumah-rumah mewah sebagai paparan iklannya yang menggambarkan kemewahan aiskrim Magnum itu sendiri. Dan pada tahun 2021, dengan melantik seperti yang saya cakap sebentar tadi, melantik artis global seperti Miley Cyrus yang menggunakan moto "Pleasure has more than one layer" dan menjadikan aiskrim gold caramel, yang mana gold itu sendiri membawa erti kemewahan. Dan pada tahun 2022 kita dapat lihat Magnum mula melancarkan kombinasi beberapa flavor klasiknya untuk menangkap golongan-golongan Z ataupun golongan milenial yang baru, dan dengan bekerjasama dengan fenomena-fenomena movie antarabangsa seperti The Money Heist. Selain itu, untuk menangkap golongan-golongan Z atau milenial yang kini, mereka
seperti yang kita tahu, golongan pelanggan ini gemar kepada snacking, daily snacking. Oleh itu, Magnum melancarkan mini Magnum Ice Cream yang boleh dijadikan sebagai snacking hariannya. Dan pada tahun 2023, kerana sambutan pada mini ice cream Magnum itu, Magnum menambah lagi 2 pilihan mini ice cream Magnum untuk dijadikan snacking harian pelanggan-pelanggannya ataupun penggemar-penggemar ice cream Magnum. Hai, dan sama nama saya Aina Binti Azam. Saya akan membentangkan tentang pandangan dan juga kritikan untuk iklan Magnum ini. Terdapat 5 kebaikan iklan Magnum kepada pengguna. Pertama sekali, ianya memberi maklumat dan penerangan dengan mudah kepada pengguna. Contoh, Magnum menerangkan tentang ciri-ciri penggunaan dan ciri dan juga penggunaan bahan masakan yang digunakan untuk membuat aiskrim itu. Kedua, ianya membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap satu barang dan perkhidmatan. Dengan adanya maklumat yang dinyatakan dalam sebuah iklan, pengguna akan mudah membuat perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain. Contoh, jenama aiskrim Nestle dan juga Magnum. Contoh, Magnum meletakkan harga yang tinggi untuk jual. Ia juga mengurangi kandungan bahan jadi import dari luar negara. Ketiga, pengguna dapat merancang pembelanjaan. Dengan adanya iklan yang mempunyai pelbagai maklumat dan pilihan, pengguna akan dapat membuat perancangan dengan baik yang boleh mengelakkan pembaziran. Contoh, pengguna dapat menggunakan pembelanjaannya untuk membeli aiskrim Magnum kerana aiskrim itu begitu mahal. Keempat, pengguna akan sentiasa mengetahui peluang-peluang yang sentiasa terbuka pada setiap masa. Untuk iklan Magnum ini, iklan Magnum akan sentiasa mengupdate ataupun mengupload iklan yang baru setiap tahun. Kelima, pengguna akan sentiasa mengetahui tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang terkini. Contoh, iklan yang kerap tentang Magnum di televisyen akan menimbulkan kesedaran tentang produk itu sekaligus akan menarik perhatian pengguna untuk membelinya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang segmentasi sasaran pelanggan dan juga strategi promosi. Untuk segmentasi pelanggan, ini sesuai untuk kedua-dua jantina, tapi ia juga tertumpu kepada wanita muda yang berkejaya. Untuk strategi promosi pula, ia menggunakan media massa seperti televisyen. Kedua, ia mengiklankan Magnum TV sejak tahun 1992. Ia menunjukkan iklan Magnum ini aktif dan kerap mengupload iklan di televisyen. Seterusnya, saya akan membentangkan 3 kriteria yang terdapat dalam iklan Magnum. Antara ketiga kriteria itu ada kreatif, inovatif dan juga elegan. Pertama sekali, untuk kreatif, iklan Magnum menggunakan visual dan audio yang menarik dalam iklannya. Untuk kriteria elegan pula, iklan yang dibuat begitu elegan dan mengikuti trend ataupun perkembangan semasa. Yang kedua, iklan yang dibuat lain daripada lain dengan penggunaan animasinya yang kreatif. Yang ketiga, inovatif. Pengenalan produk yang menggunakan teknologi tinggi untuk menghasilkan animasi yang inovatif dalam sebuah iklan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya nama Chang Mei Wen akan membentangkan kritikan terhadap strategi iklan Magnum Ice Cream. Poin yang pertama, iklan pergauman yang berterusan. Pergauman dan coklat telah saling berkait sepanjang sejarah dan pemasaran coklat mengikuti berkaitan topik ini. Kadang-kadang secara tidak sengaja ataupun pada masa lain dengan sengaja. Tebal perbincangan coklat adalah terutaman. Vanila pula kepada putih. Dalam kes ini, iklan coklat Magnum secara terang-terangan memaparkan pergauman hitam dan putih sebagai teknik jualan. Dalam gambar pertama, kami boleh nampak memaparkan wanita berkulit hitam retak dengan menampaknya warna putih di bawah bahunya. Kami tidak mempersoalkan mengapa seseorang digambarkan sebagai bar aiskrim coklat di sini dan bertanya mengapa dia melihat bahunya yang retak dengan ekspresi ini. Ekspresi mukanya dengan seolah-olah dia malu dengan retak di bahunya menunjukkan putih. Adakah ini cuba mengaitkan topik pergauman dengan warna aiskrimnya? Dalam iklan kedua ini, Magnum menggunakan slogan Celebrate White. Tetapi, mengapa kan kita
tidak boleh meraikan gelap ataupun susu. Mengapa kita tidak boleh meraikan coklat putih dan coklat hitam? Jenama Magnum malah mencipta hashtag untuk acara itu pada tahun 2015 yang bernama Celebrate White. Iklan ini nampaknya menyalahkan lagi perkauman dalam bentuk coklat. Tapi dari perspektif hyper putih bukannya hyper iklan perkauman perspektif hitam. Sekali lagi, kemewahan dalam iklan ini boleh kelihatan seperti kemewahan putih tetapi dengan membayari emas dan platinum sebagai warna aksen, bukannya putih rata. Warna bersama-sama membangkitkan kelas perangan merah dan bukan tertentu. Poin kedua, kami dapat membincangkan strategi iklan Magnum yang selalu menekankan atau menyambungkan brand atau produk aiskrim Magnum dengan kemewahan. Walaupun ini adalah salah satu strategi pemasaran untuk Magnum, tapi kemungkinan kami berfikir secara dalaman. Sama ada tekanan pada kemewahan sedemikian akan membawa datang kesan negatif kepada society, seperti topik kegelasan di masyarakat kita. Seterusnya, kami datang poin yang ketiga, penjenamaan erotik. Adakah Magnum penjenamaan erotik? Kami dapat nampak pada tahun 1990 lebih, Magnum aiskrim telah mengambil sindiran seksual sebagai gimmick jalan mereka. Kita boleh nampak melalui iklan yang dibawakan oleh Magnum yang selalu menggaitkan action makan aiskrim dengan seksual, ataupun poster-poster yang fokus terhadap model wanita lebih daripada produk aiskrim. Manakala sampai era kekini, kita boleh mempercayai Magnum telah mengetepikan konsep iklan ini dan lebih fokus strategi iklan menjadi lebih kreatif dan menonjolkan kualiti dan kemewahan jenama Magnum ia sendiri. Okay, secara keseluruhannya, Magnum juga menggunakan beberapa situasi yang dibawa oleh globality. Iklan memberikan isu penting di sebalik perkara yang ingin dipaparkan dan ingin disampaikan kepada pembeli ataupun penonton. Magnum juga bukan sahaja menampilkan produk aiskrim yang ingin dijual, tapi juga memasukkan beberapa emosi, perasaan yang ingin disampaikan pada masa kini. Mesej dalam iklan ini juga dikaji dan dianalisis melalui analisis menterjemah, iaitu perkara yang ingin disampaikan ataupun mempunyai maksud yang tersirat. Maklumat tafsiran juga diberikan mengikuti setiap perincian dalam bidang semiotik. Dalam iklan Magnum, banyak butiran dan perkara-perkara secara terperinci yang telah diperiksa dan juga dikaji. Magnum juga menggunakan dalam setiap perincian iklan produk mereka, juga memilih bahasa global setiap negara untuk keluaran produk mereka. Magnum bukan sekadar aiskrim, ia juga menjadikan produk yang menunjukkan dan memberikan status keseronokan ataupun kemewahan. Jenama biasanya dikenali dengan nama mereka, bukan produk. Proses untuk menjadi jenama adalah proses yang panjang. Dalam proses ini, pengiklananlah yang berkesan dan menjadikan satu langkah produk itu berjaya ataupun lebih dikenali. Iklan juga muncul dalam banyak bahagian dalam kehidupan seharian kita dan menggunakan strategi semasa untuk mempertunjuk dan mempersembahkan produk dalam periklanan.